Okey. Assalamualaikum semua. Okey, dengar tak? Okey, dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh type 111 dekat ruangan komen tu. Okey, alhamdulillah dengar. Okey, tanpa buang masa lagi sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, insya-Allah sama-sama kita berselawat dulu. Tak meriahlah kalau majlis tanpa dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom sama-sama kita selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey. Pagi. Okey, kita semangat walaupun pada waktu malam kita semangat sentiasa kena berpagi-pagian. Okey. Alhamdulillah juga kita dapat berjumpa pada hari ini. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Robiatul Adawiyah binti Hamdi. Berumur 31 tahun, merupakan suri rumah dan mempunyai 4 orang anak. Okey, saya duduk di Bandar Tenggara Johor. Okey, siapa orang Johor? Okey. Sebelum ni saya pernah berniaga macam-macam. Tapi semuanya tak berjaya, tak jadi dan juga tak berjaya. Okey. Dan saya mempunyai 2 cawangan kedai kurta sebenarnya sebelum ni. Okey. Jadi asbab PKP, ya Allah beri ujian tu, saya terpaksalah tutup kedai tu. Dua-dua cawangan tu dua kedai dan memang saya drop sangatlah waktu tu. Dan pada waktu tu saya mencari bisnes. Saya tu cari-cari, saya selalu doa pada Allah, ya Allah bagikanlah saya bisnes ni yang bagi saya banyak untung. Okey, sebab kononnya kita dah pernah jadi founder, kita nak bisnes yang untung banyak lah kan. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Forever Living ni. Dan selepas dapat approach daripada CBM Kamaria, okey. Dan juga asbab produk Forever Living juga, asma saya migraine, gastrik, alhamdulillah dapat sembuh. Okey, dan juga saya juga dapat sihat poket, alhamdulillah sihat tubuh badan juga sihat poket. Okey, itu sedikit tentang pengenalan diri saya. Okey, sebelum kita teruskan sharing kita pada malam ini, okey, pastikan anda dah sediakan pen dan juga buku tulis. Pastikan juga anda dah mute mikrofon supaya kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Dan juga jika you guys nak buka video, pastikan duduk dalam keadaan yang baik dan juga proper lah, pakaian proper. Okey. Tajuk kita pada malam ini, okey, tahu tak apa tajuk kita pada malam ini? Tajuk ilmu kita belajar, kita nak belajar pada malam ini adalah personal branding ajaib. Strategi orang cari kita. Okey, jadi bersesuaian dengan tajuk kita pada malam ini. Okey, apa-apa pun sebelum tu kita kena betulkan niat kita kena kosongkan gelas. Okey, doa pada Allah. Ya Allah, saya nak belajar pada malam ini supaya saya nak bantu diri saya ni, ya Allah, saya betul-betul terkesan. Okey, saya nak bantu hidup saya. Ya Allah, bantulah saya nak belajar pada malam ini, saya nak betul-betul fokus belajar. Supaya lepas je habis saya belajar nanti saya terus dapat praktikan lepas habis kelas nanti. Okey, sebelum tu remind dekat downline dan juga sideline kelas pada malam ni, takut dia terlupa. Okey, boleh juga ajak kawan-kawan sekarang. Okey, sementara tu saya perkenalkan dulu. Okey, speaker kita pada malam ini iaitu CBM Kamaria. CBM Kamaria Mohammed buat kerja gila, pecat suami time PKP. Okey, saya time PKP pun kena tutup cawangan tapi dia suka-suka je pecat suami time PKP kan. Okey, nama penuh Kamaria Mohammed Muhammad Nur, berasal daripada Felda Bukit Wahar, Kota Tinggi. Seorang suri rumah, berumur 30 tahun, isteri kepada seorang suami dan juga mempunyai seorang anak. Okey, merupakan graduan master di bidang keselamatan sinaran dan nuklear dan sarjana muda sains kesihatan. Okey, bukan kaling-kaling tau. Okey, pernah juga terlibat dalam dunia bisnes kecil-kecilan di universiti. Okey, selepas tamat belajar, dia tak pernah bekerja. Okey, asbab sembuh masalah resdung dengan produk-produk terbaik Forever, terus semangat dan yakin berniaga bersama Forever. Okey, dan juga berjaya buat sale lebih 100k sebulan.
dan total sales pada 2021 adalah sebanyak 1.1 juta. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, berjaya hasilkan rakan niaga di FB berincome 5 angka. Alhamdulillah, bantu ramai orang, lahirkan satu solid manager serta berjaya membawa suami join tim geng pecat bos. Okey. Dan pencapaian di Forever adalah Alo 5cc Club Platinum 2018, Forever 2 Drive Level 1 2020, Eagle Manager Retreat 2020, Chairman Bonus Manager 2021. Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita persilakan speaker kita CBM Kamaria Mohammed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Kalau jelas dengar Mia daripada Bandar Penawar sekarang ni, Bandar Penawar Desaru, bagi Mia 5. Bagi Mia 5 sekarang. Mia nak check. Sekarang tengah azan. Okay, Alhamdulillah. Line clear, line baik hari ni. Alhamdulillah, syukur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya-Allah, tabarakallah. Seronoknya hari ni dapat berjumpa dengan 278 orang dekat 300 ni. Okey, panggil lagi kawan-kawan yang sedang bisnes, tak kisah ada bisnes apa pun. Panggil sekarang, kita nak bagi ilmu free je. Okey, kita nak bagi ilmu free je. Okey, panggil lagi. Panggil lagi downline, start line. Win-win. Pergi panggil kawan-kawan. Okay, so thank you so much. Mia nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada MC yang sangat-sangat ajaib. Kan, ajaib tau. Supervisor Rabiatul Adawiyah Hamdi. Itu orang bukan kaleng-kaleng tau, jenis itu orang bukan kaleng-kaleng. Dia kalau ada nak, dia buat terus. Alhamdulillah 2 bulan bersama Forever ke pangkat supervisor dalam masa sangat cepat lah. Okay, so bukan ada matlamat, insyaAllah akan bersama-sama dengan kita semua terbang mencabut cek. InsyaAllah. Okay. So Alhamdulillah, Mia bersyukur sangat sebab dapat bergabung bersama sahabat. Sebenarnya itu adalah sahabat sekolah Mia sendiri. Kita bergabung hari ini. Okay, zaman sekolah dulu sekejap je kita berkawan sampai kat sekolah menengah je. Lepas tu kita dah tak jumpa dah lepas tu. Okay, so asbab daripada bisnes Allah satukan kita semula. Ya Allah, korang ada tak macam tu? Asbab daripada bisnes, macam-macam orang jumpa tak pernah kenal tapi dah macam adik-beradik dah. Dah macam adik-beradik dah semua ni. Ya Allah, kan? Tak kenal pun tapi dah macam adik-beradik. Itulah silaturahim yang kita dapat bila kita bisnes. Bukan sahaja cantik, bukan sahaja rezeki wang, 9/10 rezeki tu datangnya daripada bisnes yang datangnya dari arah yang bermacam-macam. Okay, so Mia nak ucapkan selamat datang kepada semua yang berada dalam ni dah dekat 294. Okay, 295 orang dah yang masuk, yang join. Okay, yang join dengan kita malam ni. Inilah insan-insan ajaib yang Allah hadirkan, yang Allah buka hati, buka minda, okay, untuk masuk dalam kelas ni. Okay, it's not easy tau. Nak masuk kelas pun sebenarnya ada banyak cabaran. Ni sangat pasti tentu dah ada sesiapa malam ni yang dah plan hari ni, tiba-tiba ada customer tadi nak cepatlah barang, nak pergi COD lah kan. Tetapi bagi masa juga untuk kelas malam ni. Okay, bagi masa, ruang. Nantilah aku schedule esok boleh tak malam ni aku ada kelas. Dia cakap macam tu. So maksudnya anda adalah insan-insan hebat yang sebenarnya Allah pilih untuk berada di sini. Okay, Tuhan pilih you all semua ada dekat depan mata Mia untuk dapatkan sesuatu malam ni yang mungkin akan jadi asbab. Akan jadi asbab perubahan hidup yang lebih besar, lebih gembira, lebih ketara daripada sebelum-sebelumnya. Batalkan semua program nak kena hadir kelas malam ni. Masya Allah. Ustaz Izzuddin. Oi, Masya Allah, tabarakallah. Okay, so syukur sangat-sangat. Syukur sangat. Okay, so kita akan masuk ke slide. Kita punya masukkan slide. Okay, nampak tak slide ni?
Kalau nampak bagi 2. Okay, so malam ni korang nak belajar apa ni sebenarnya? Okay, kita nak belajar tentang personal branding. Terima kasih Ustaz Izzuddin, Forever by Hamzah merespon Mia. Okay, InsyaAllah Mia akan sampaikan dengan baik insyaAllah. Okay, so Mia adalah seperti mana yang MC dah bagi tahu tadi, merupakan seorang graduate. Okay, graduan. Siapa kat sini graduan juga? Angkat tangan. Angkat tangan pula. Bagi 1. Graduan daripada UKM especially. Kok ada ni alumni kan? Sebenarnya Mia adalah graduan yang last kali pendidikan adalah berada di UKM. Alhamdulillah Allah izinkan 2016 habis belajar. Bukan tak nak kerja tau. Bukan tak nak kerja. Kerja adalah memang kita punya apa tu? Matlamat. Semua orang macam tu kan. Habis belajar kerja, macam tu. Pemikiran kita masa tu memang nak kerja lah. Kata sebab ada pendapatan yang tetap kan masa tu. Jadi tak payah nak fikir-fikir sangat. Jadi datang kerja, balik petang, lepas tu hujung bulan cucuk kan. Seronok macam tu kan. Tapi rupanya Allah izinkan untuk tidak berada di ruangan tersebut dan tidak bekerja lah. Bila tak bekerja, kita decide untuk buat bisnes. Okay, dia dah buat bisnes sebenarnya dalam pada belajar tu sebenarnya pernah juga terjoin bisnes scam. Lebuh lah sikit duit kan. Lepas tu terlebur, adalah ilmu-ilmu yang Allah bagi. Rupanya perancangan Allah tu sangat-sangat best, sangat-sangat perancangan yang terbest kan. Ada ilmu, ada pengalaman yang boleh bantu orang lain juga. Macam tu. Sebenarnya bukan biasa-biasa bukan saja-saja je kita hadap benda tu. Okay, so hadaplah dengan tenang. Okay, apa pun yang berlaku kat kita bersyukur. Okay, so alhamdulillah akhirnya sekarang menjadi seorang trainer online dan offline marketing. Dah banyak ajar guide lah, ramai bantu untuk dapatkan sumber kewangan. Tak kisahlah daripada rumah ke, part time ke, alhamdulillah. Okay, so sedikit macam mana Forever. Alpha CC Club Platinum 2018, okay, STS Sydney, Forever to Drive, Eagle Manager Retreat 2020 tahun lepasnya, okay, lepas tu Chairman Bonus Manager, insyaAllah akan bersama-sama menarik cek di Abu Dhabi bulan 5 nanti. Siapa yang ke Abu Dhabi ni? Cuba bagi 9. Okay, insyaAllah yang ada depan mata Mian pun insyaAllah ramai-ramai nanti kita akan ke satu tempat yang sangat-sangat best bersama-sama manusia satu dunia. Gitu. Bukan buat bom nuklear untuk korang tapi buat nuklear kat Forever. Yes. Okay, jom kita masuk ke personal branding. Apakah itu personal branding? Apa yang korang faham tentang personal branding? Cuba korang bagi sedikit maklumat. Apa yang korang dah dapat, dah kaji dah tentang personal branding. Mia sangat yakin semua yang ada kat hadapan Mia ni dah pernah buat personal branding dan dah buat dah sekarang. So apa yang korang faham dengan personal branding? Cuba bagi ni sikit. Bagi kata-kata sikit. Brandkan diri. Apa tu brandkan diri? Brand tu apa? Jenama. Personal. Dia punya direct translationnya personal branding. Jenamakan diri sendiri. Okay, so maksudnya ia adalah sebenarnya bila kita buat personal branding adalah gambaran tentang masyarakat, tentang seorang individu. Apa yang kita tunjuk dekat social media, personal branding ni kita buat dekat social media okay, so apa yang orang nampak itulah personal branding kita. Macam tu. Yes, nama diri sendiri, pengenalan, kita dikenali sebagai apa, kan? Semua orang dah tahu tentang personal branding. Okay, so sebenarnya ramai je yang tahu personal branding tapi ada juga yang tak tahu tentang personal branding. Okay, so kalau CEO Amazon, siapa kenal Amazon? Dan satu laman web yang kita beli barang daripada overseas kan, dia kata personal branding ni adalah tentang apa yang orang lain ketahui tentang kita ketika adalah tentang apa yang orang lain katakan tentang kita ketika kita tak ada dekat ruangan tu. Kita tak ada ni tapi orang cerita pasal kita. Maksudnya kita dah buat personal branding. Maksudnya orang dah nampak dah kita ni individu yang macam mana. Macam tu. Okay?
So, sebenarnya ada 99%, okay, 99% orang-orang yang buat bisnes ni tak pernah pun tunjuk muka dia. Tak pernah pun buat personal branding tapi berjaya. Yang tinggal 1% tu adalah orang yang tak buat personal branding. So kita kena jadi orang yang lain lah, sebab dah banyak orang buat benda yang sama, jadi kita kena buat benda yang lain yang jadi 1% tu. Okay, yang 1% yang nak buat personal branding, yang tunjukkan diri kita siapa, yang kenalkan diri kita, attitude kita macam mana, yang kenalkan muka kita ni macam mana rupa dia. Okay, so now gambaran masyarakat tentang individu, dan yang kedua adalah kaedah memasarkan diri atau imej kita secara individu. Inilah peluang untuk kita pasarkan diri kita. Kita kenalkan diri kita kepada social media. Kan? Penat tak buat bisnes, post produk je kan? Lepas tu tak ada sale, nangis. Okay? So sebenarnya bukan kita nak pasarkan produk sebenarnya kita kena pasarkan diri kita dulu. Pasarkan diri kita dulu, buat orang kenal siapa diri kita yang sebenar. Lepas tu barulah kita boleh buat sales sebenarnya. Okay? So kaedah nak buat bisnes, nak buat marketing ni sebenarnya kenalkan diri. Who you are. Okay? Siapa diri awak. Nak orang kenal kita macam mana. Sebenarnya bukan tak ada orang perhati tau, ada. Ada orang perhati kita walaupun dia tak like pun posting kita. Beribu dah posting kita letak kan, tapi dia tak like pun. Macam tu. Sebenarnya dia ada, dia wujud je. Dia perhati je kita tau. Tinggal lagi kita sedar ataupun tak sedar je. Okay. So, kemudiannya mewujudkan kepercayaan dan pengikut. Time ni lah kita nak wujudkan kepercayaan, nak bina followers. Kalau orang bahasa ni adalah followers lah kan. Pengikut, nak orang sentiasa follow je posting kita. Kalau dekat Facebook tu dia nak see first je kita punya Facebook. Macam tu. Ramai-ramai see first. Sekarang ni korang tengok berapa dah followers korang. Cuba check. Followers kat mana? Dekat Facebook, dekat TikTok. Okay, kena wujudkan. So siapa percaya bila kita buat personal branding ni, dia memang akan mewujudkan kepercayaan orang. Sangat-sangat. Kadang sampai ada orang dia macam apa? Orang panggil too much sampai dia terlalu obvious dan dia sangat percayakan orang tu. Orang cakap apa pun dekat orang yang dia follow tu, dia boleh smash. Macam tu tau. Sampai macam tu sekali kalau kita buat personal branding yang betul. Okay? And then dan sebenarnya bila kita dah wujudkan kepercayaan dan ada pengikut, sebenarnya kita boleh jadikan branding kita tu sebagai satu jaminan. Macam mana tahu? Kadang-kadang kita dah communicate dengan kita punya customer, bahkan customer kita, tapi dia masih lagi tak percayakan kita. So apa yang kita boleh buat adalah kita share kita punya link semua social media yang kita ada. Kau bagi semua social media, tunjuk yang ini adalah aktiviti saya. Ni adalah Facebook saya yang you all boleh check, boleh stalk. Just sometimes bila kita bagi kita punya link tu, nanti diorang akan stalk dan kat situlah diorang akan bina kepercayaan diorang tu tau. Okay, tengok kita punya aktiviti, kita punya attitude, kan, kita ni jenis yang macam mana, yang cakap lepas ke, yang apa tu, yang memang teratur orangnya, yang betul-betul lah kalau dia nak bagi, nak transfer duit tu kan, dia kena tengok. Kita boleh bagikan, gunakan sebagai kita punya branding ni sebagai jaminan. Okay, supaya dia boleh percaya. Dan yelah sebab zaman sekarang kan zaman scammer, kan, zaman scammer. Jadi ramai orang agak sangsi sebenarnya dengan social media ataupun medium yang kita gunakan secara online ni. Walaupun memang semua orang dah pakai online, tapi masih wujud orang-orang yang masih sangsi dengan kita punya kemudahan sekarang. Okay, so kita boleh gunakan sebagai jaminan untuk beri dekat orang stok dan dia akan mula percaya kita dan dia akan kekal bersama kita lah, macam tu. Okay, dah boleh kita kurangkan rasa ragu-ragu dia terhadap social media, terhadap online seller ni. Macam tu. Okay, dapat ke? Dapat. Dapat sesuatu? Penting ke? Penting dah sekarang ni. Kan, saya nak beli barang pun saya tengok seller dulu.
follower ramai tak? Kan? Okay. So seterusnya adalah untuk membezakan kita dengan reseller yang lain. Macam mana korang nak tunjukkan yang korang ni the best? Macam mana korang nak tunjukkan korang ni the best? Kan? Orang lain pun jual benda yang sama. Kan? Orang ni jual penapis air, 10 orang jual penapis air dalam kalau kita punya Facebook tu, 10 orang dah kawan aku ni jual penapis air. 10 orang dah buat insurans, 10 orang jual suplemen. So mana satu kita nak pilih? Kan? So macam mana nak wujudkan perbezaan adalah dengan personal branding kita. Macam mana kita kenalkan diri kita? Macam mana kita nak buat orang percaya dengan diri kita? Adakah aktiviti-aktiviti yang kita post dekat Facebook tu, dekat social media, IG kan, TikTok, boleh buat orang percaya. So this is inilah peluang untuk kita macam mana kita kenal buat diri kita ni unik. Macam tu. Kalau kita bekerja, kita tunjukkan keunikan kita depan kita punya majikan. Kita nak suruh dia percaya yang kita ni ada attitude yang bagus untuk jadikan kita pekerja dia. So the thing is, dekat business you tak boleh nak tunjuk takkan nak cerita dekat orang. Kalau you cerita dekat orang, you bukan buat personal branding. Okay, I ni memang orang yang bagus ya. I ni pakar dalam segala online marketing. Kita kan nak cerita macam tu kan. Itu dah jadi personal promotion. Okay, so kita kena nak wujudkan keunikan, wujudkan perbezaan yang ada yang orang lain tak ada. Okay, orang lain tak ada, kita ada. So itu akan menjadi satu titik tolak ataupun bonus mark. Bonus mark untuk kita supaya orang nak berada bersama kita. Orang nak beli produk dengan kita. Orang nak percaya apa yang kita cakap. Nak dengar apa yang kita sharing. Macam tu, yes. Jadi orang menonjol, Mak Fikri. Yes, jadi orang menonjol lah. Okay, kena aktif. Itu yang membezakan kita dengan reseller yang lain. Okay, banyak orang jual benda yang sama. Kadang ada orang dah give up. Alah, aku ni jual, takkan aku nak jual benda yang sama, orang dah ramai dah buat. Okay, so pemikiran macam tu boleh diubah dengan kita ajar, kita guide dia dengan personal branding. Personal branding is important, okay? Dan juga tentunya lah untuk kita tarik perhatian audience. Adakah kita membuat personal branding ni, kita adalah attention seeker? Adakah kita ni attention seeker? Korang bersetuju tak kalau Mia katakan orang yang buat personal branding ni adalah attention seeker? Orang yang nakkan perhatian. Setuju ke setuju? Setuju ke setuju? Adakah kita ni buat personal branding untuk dapatkan perhatian? Kak Rizwin Mazlan, mesti kita memang nak dapatkan perhatian audience. Kalau tak, macam mana orang nak kenal kita? Kan? Tapi bukanlah the way kita sampaikan, kan, the way kita nak bagi tahu orang, the way kita tarik perhatian orang tu bukanlah yang tak elok. Okay, so kita tarik perhatian orang untuk benda-benda yang elok lah, in a good way, in a good manner kan, Kak Zuraida kan? Yes, in a good way. Kan? Kita ada cara kita. Okay, personal branding ni ada cara tersendiri macam mana kita nak tarik perhatian audience. Okay, macam tu. So depends. It depends on your niat. Depends on you punya niat lah. You nak dapat yang macam mana. Kalau you niat baik, insya-Allah segalanya akan menjadi lebih baik. Kalau you niat tak elok, hati-hati, okay? So kena berusaha untuk niat yang betul lah. Kadang-kadang ada je orang macam, alah, buat yang macam kontroversi sikit lah. Barulah orang nak pergi dekat kita punya wall, cari yang macam yang apa orang kata, bukan reputasi tapi kontroversi, cari benda-benda yang ngarut lah macam tu kan. Memang kita akan ada rasa perasaan macam tu tau, tapi hati-hati. Ia memberikan efek yang besar. Orang kan ingat kita punya keburukan daripada kebaikan yang banyak tu. Jadi kena berhati-hati, okay, untuk kita buat posting yang kontroversi daripada reputasi. Macam tu. Okay ke? Okay. So, next. Siapa nak next slide? Bagi Mia. 3. 3, okay. Kak Rohaya, okay. Alright. So Mia sambung seterusnya. Okay, Mia nak cerita tentang kesilapan personal branding. Jeng. Kesilapan. Kan kita belajar kesilapan supaya kita boleh perbetulkan balik.
Kita belajar kesilapan untuk jadi lebih baik, lebih matang, lebih berilmu. Okey, jom kita check dengan kesilapan dulu. Check sama ada personal branding kita ni ada silap ke tak. Kan orang banyak belajar daripada kesilapan, jadi kita letak dulu kesilapan. Okay, let's see. The first one. Menggunakan nama yang panjang, tak unik. Ada ke sekarang ni korang buat nama yang panjang? Kalau boleh letak nama 7 keturunan. Ataupun letak nama suami, anak, isteri, anak-anak. Macam tu. Kalau nama memang dah panjang, Alia, Natasha, Samrah, binti Tarudin, Imran, macam tu. Tak boleh tau. Okay, biar kita gunakan nama yang ringkas, yang simple. Sebenarnya nama ni perlu unik lah, perlu unik. Okay, tak unik pun pakai nama sendiri tapi ada 2 patah perkataan macam tu. Dulu tak nama panjang, sekarang tak Kak Meng. Kan? Yang orang boleh pegang sampai bila-bila tau. Dia ni nama dia Kak Meng. Macam tu, mudah nak ingat kan Kak Meng kan? Senang orang nak ingat, senang orang nak bagi tahu orang lain. Macam tu. Kalau nama kita panjang, kita nak cari, nak search pun Masya Allah. Tak habis-habis. Kan? Dah lah pengguna Facebook dah ada berjuta-juta. Lepas tu nak letak nama yang panjang pula. Kan tersalah pula orang yang kita nak follow. Orang nak follow kita tu tersalah. Jadi kita dah rugi dah kat situ. Okay, so change. Ubah kepada nama yang easy, mudah ingat. Okay, semua orang boleh, kita pun senang nak sebut lah. Macam tu. Okay. Alright, next. Jangan menggunakan nama company. Kesilapan ni paling biasa kita nampak. Letak nama company. Letak nama apa? Suplemen, company suplemen ... Letak nama penapis air ... Choka, Adira. Macam tu. Era, Tipperware. Macam tu. Tak boleh tau. Tak boleh. Tak boleh letak nama company. Sebab company dia orang dah buat marketing sendiri. So kalau you buat marketing, letak lagi nama company, you double marketing untuk company. So siapa yang rugi? Diri sendiri yang rugi. Okay, nak bisnes perlu letak nama sendiri. Brandingkan nama sendiri. Okay, supaya orang kenal kita. Sometimes orang kenal kita daripada nama company. Dia ni jual apa? Tapi dia ni power lah, ada power macam tu. Okay, letak nama sendiri bukan nama company. Okay, jangan buat rugi. Kita beli data banyak-banyak tu kan untuk diri sendiri tau, bukan untuk company. Company memang dah tentu-tentu kaya. Okay, so kita yang nak kaya, so gunalah nama korang sendiri. Letak nama yang betul lah, jangan letak nama yang tak best. Okay, nama ni korang boleh guna nama apa tu, boleh check dekat metafizik. Tu lagi best. Bukanlah nak suruh obvious sangat suka orang kata taksub dengan metafizik. No, tapi metafizik is a kind of bantuan yang kita boleh gunakan untuk dapatkan nama-nama yang ada aura. Okay, macam tu. Nama-nama yang berkesan, bila orang dengar orang boleh ingat, macam tu. Okay. Alright, so change nama yang mudah diingat. Macam tu. Okay. So macam nama Kamariah Mohammed kan. Kat sini letak K tau. Tapi dekat Facebook Q. So dia macam lain sikit lah. Dan dia ada nilai metafizik yang tersendiri. Lebih famous gitu. Jadi kita letak Q lah. Okay, walaupun sebenarnya K je. Kamariah je namanya. Okay, tapi letakkan unik sikit. K lah. Macam tu lah. Okay, jangan guna lagi nama company, okay? Dan ni lah kerja dia. Promote produk. Asal bangun tidur produk. Lepas tu tengah hari produk lagi. Nak tidur pun produk lagi. Asyik produk je dia. Asal produk je dia. Asal dia je produk. Kan? Asyik promote produk je. Memanglah tak ada orang nak beli. Orang pun boring. Silap follower ke, friend ke, terus unfriend. Sebab boring. Kan? Asyik cerita pasal produk dia je. Alah, hai. Aku ada produk juga. Macam tu. Okay, so bukan tak boleh. Boleh. Kenalah promote pasal produk. Okay. Tapi kenalah ada masa dia. Okay, bukanlah 6 posting, 6 produk. Okay, satu hari tu ada buat 6 posting je. Tapi semuanya produk. Orang pun boring tau. Orang
tak nak follow kita sebab kita terlalu fokus sangat dengan bisnes. Macam tu. Okay. So jangan nangis lah kalau tak ada PM ke kan. Sebab kita tu terlalu bercerita tentang produk. Okay, nanti penat. Okay, you all nanti penat. So buat benda yang santai, yang menenangkan. Okay. At the same time, boleh cerita pasal produk tapi in a good way, dengan cara yang lebih soft sell gitu. Okay. Next is kesilapan yang seterusnya adalah jadi orang lain. Ada ke orang yang jadi orang lain? Mana boleh kan? Tapi boleh berlaku. Ada yang berlaku, kita tunjukkan siapa tak, bukan diri kita dekat social media. Tapi kalau kat luar, hush. Macam lah. Macam tu. Kadang kat social media, kita tunjuk yang diri kita ni macam sopan santun kan. Lemah lembut, nak ketawa pun. Sekali orang jumpa kat luar, Masya Allah. Luar daripada biasa. Macam tu. Okay, so jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Sebab nanti kita yang penat tau, kita yang stres untuk mengekalkan diri kita yang kepura-puraan itu. Okay? Penat jadi orang berpura-pura ni, just jadi diri sendiri. Jadilah diri sendiri, be yourself. Tak perlu tiru-tiru. Setiap orang ada keunikan diri masing-masing. Keunikan yang Allah cipta tu memang rare tau sebenarnya. Tinggal kita je belum cari kat mana keunikan ni, keunikan kita ni, Aning ni kat mana keunikan dia. Macam tu kan. Pak memang jadi ganas sebab memang ganas. Uish. Ganas share kebaikan. Oi, dahsyat ni orang ni. Okay. Macam tu. Kita tak payah jadi orang lain. Just be yourself. Okay, kalau kita ni bukanlah macam orang kata nak fake sangat tau. Bukan nak fake sangat. Tapi berpada-pada lah. Okay, tak adalah macam social media memang lain lah. Kalau kat social media tu memang kalau gambar tu memang yang kemas-kemas aja. Kan, kemas-kemas, santun, mesti pakai blazer kalau keluar gitu. Tapi bila kat luar orang jumpa, Allah comot. Kan, just jadi yourself lah. Jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Penat nanti, korang akan stres. Bila stres, sekejap lagi kita masuk. Dan seterusnya tak tahu tujuan, tak ada konten, tak tahulah nak letak apa. Kan, letak aja, main taram je. Tak ada target audience. Okay, tak ada target. Okay, kita add friend pun budak-budak. Kan kita jual suplemen. Okay, kita add yang budak-budak tu yang bayar berapa? 10-12 tahun baru nak hidup tu kan. Tak ada tujuan. Okay, lepas tu tak ada positioning. Positioning maksudnya bagaimana orang nak bagaimana kita nak dikenali. Okay. Kalau you jual suplemen, kena buat orang kenal you jual suplemen apa. Kalau you jual aloe vera, oh dia ni kalau aku nampak botol kuning je aku dah tahu dah dia. Dia lah penjualnya. Kalau aku nampak lidah buaya je aku dah tahu dah siapa yang jual. Aku dah ingat dah siapa, oh lidah buaya dia macam tu. Sampai macam tu tau kita boleh buat personal branding sampai orang boleh ingat. Sebabnya kita ada content, kita ada positioning. Dia ni kalau Mia dulu kawan-kawan cakap Kamal aku dulu kawan-kawan panggil Kamal tau. Kamal aku kalau tengok kuning mesti aku ingat kau. Macam tu. Nampak tak personal branding kita sampai buat orang warna kuning pun orang boleh ingat kita. Budak ni budak aloe vera ni. Macam tu. Macam tu sekali. Korang pun buatlah. Kalau korang jual lapis air. Asal tengok dia je dia tahu dah dia ni budak ni. Dia ni macam tu. Okay, so korang perlu ada tujuan, ada konten yang tepat, ada audience yang tepat so that sasaran korang tu mengena. Kena betul-betul kat situ. Okay, tak boleh sembrono. Orang Jawa cakap sembrono, sembarang-sembarang. Kalau you jual ubat gigi, orang tahu dah. Dia ni budak ubat gigi, jual ubat gigi. Okay, so konten tu dalam bentuk apa pun nak kena ada decision. You nak buat konten dalam bentuk apa? Video ke, dalam bentuk bercerita ke, story ke, kan? Ataupun timeline wall kita tu macam mana? You kena decide you nak buat macam mana. And then baru orang akan follow kita. Dia ni macam ni. Okay, orang dah tahu dah. Kalau dia ni nama Kamaria, dia ni macam ni. Dia suka buat video pendek kecil macam tu. Okay, kena buat macam tu lah.
sampai orang boleh ni pasakkan kat kepala dia. Kalau kita dah tahu nama Kamariah, macam ni orangnya. Kalau macam nama siapa? CBMR ni macam gini orangnya. Okay. Right. Kemudian mengabaikan nasihat pakar. Masya Allah. Hai. Kan ini jenis yang tak keluarkan, tak jadi ni lah tin kosong. Okay. Bila ada dah pakar nasihatkan, tak nak dengar. Ini cara aku. Ini cara saya. Biarlah saya buat macam ni. So sepatutnya kita kena rasa bersyukur bila ada seseorang yang nak guide kita, yang nak tegur kita kesabaran kita. Sebab dia dah mungkin dia dah pernah buat, dia dah ada pengalaman, dia yang nampak tau, dia yang jadi audience. Kan dia yang jadi audience, audience tak boleh macam ni, awak ni tak boleh macam ni. Okay, kesilapan yang ni nampak macam silly, macam biasa je kan, tapi sebenarnya penting. Kalau orang ada, in fact kalau family kita sendiri pun ada teguran kan, so better check out kat mana yang kita boleh ambil. Macam tu, kosongkan gelas, terimalah segala teguran. Okay, terimalah dengan hati yang lapang, sebabnya yelah kita kena terimalah, bukan senang orang nak tegur. Itu pun teguran yang pastinya akan jadi pengubah segalanya. Okay, so tak konsisten. Ni apa tau, biasanya kalau tak konsisten ni disebabkan mungkin dia jadi orang lain, kepura-puraan, buat diri tu jadi macam Nilofa, dengan macam artis. Jadi tak boleh nak konsisten. Dia tak konsisten tu tak boleh nak jadi, nak posting, nak buat posting, nak kekalkan branding dia. Okay, so bahaya. Okay, sebab tu tadi pentingnya kita jadi diri sendiri. Okay, so and then janganlah tak konsisten ni, bukan sekali dua dia tak posting tau. Dia mungkin sebulan kemudian baru dia post. Lepas tu setahun kemudian baru dia buat posting lagi macam tu. So sangat tak konsisten lah. Sebab dia akan menjejaskan apa tau, engagement. Once sudah mengabaikan konsistensi ni kan, you tak buat secara berkala ni, dia akan mengurangkan engagement kita kepada kita punya audience, kepada kita punya kenalan-kenalan. Nanti kita punya posting tu mungkin tidak akan dilihat pun oleh orang-orang, atau mungkin seorang dua je yang akan nampak. So rugilah. Okay, rugi. Jangan jadi biskut. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Okay, so buatlah secara konsisten, istiqomah. Okay, nanti akan ada hasilnya. Jangan buat sekedar jalan. Baru buat berapa kali, lepas tu alah, tak ada pun orang nak komen-komen ke apa ke. Aku dah buat benda yang best kot. Dia ambil masa, okay. Personal branding ni take time juga. Okay, nak perlukan kita punya komitmen tu. Komitmen kita tu nak kena ada. Okay, barulah menghasilkan engagement reach yang tinggi. Macam tu. Tak boleh sekali dua buat, lepas tu give up. Okay, dia kena ada consistency. Alright. Seterusnya, kesilapan seterusnya, beli likers and followers. Ada banyak duit kan, tak apalah, beli je likers and followers, nanti tahu tak impact dia besar tau. Orang akan percaya dengan kita, orang akan lebih sales tu, sales kita mesti akan ganti balik lah modal kita beli likers ni. Serius kan, sebenarnya betul. Memang betul beli likers sebenarnya boleh bantu personal branding, tapi dia penting. Tapi dia tak akan konsisten. Okay, dia akan wujud mencanak graf kita tu sekali je. Sekali waktu kita beli tu. Lepas tu nanti dia akan drop kalau kita tak beli lagi lah. Macam tu. So in other way juga, sometimes yang kita beli tu adalah robot. So you nak jual dengan robot ke? Kan tak kan, kita nak jual dengan orang yang tahu, yang suka dengan kita, yang boleh menghasilkan kepercayaan, yang boleh seterusnya selepas percaya kita, dia suka kita, dia akan percaya kita dan akan menghasilkan sales kan. So kalau kita beli likers, kita beli followers, dia tidak akan berkekalan. Dia tak, target audience kita tu tak tepat kadang-kadang. Okay, kadang-kadang itu adalah robot semata. So rugilah. Once masa kita buat live, mungkin kita beli likers, kita beli followers, dia akan pergi cantik. Sale kita naik.
draft kita cantik, naik. Tapi selepas tu kita bukan buat sekali je. Kan? Kita buat banyak-banyak. So rugi kat situ. So tak perlulah beli likers. Dapatkanlah likers dan followers tu secara apa kata, genuine, secara natural. Nanti kita akan dapat audience yang betul-betul menepati sasaran, yang betul-betul makan umpan kita. Macam tu. Okay, yang makan umpan kita. Seterusnya, tidak berfikir untuk kolaborasi. Okay, ni pun kesilapan juga kalau kita shock sendiri, kita nak kita je, which is kita kata kalau kita berkolaborasi dengan orang yang lain, nanti kita akan dia akan jadi kompetitor kita, dia akan jadi pesaing kita. Fikiran tu kena ubah, twist sikit, sebabnya penting bila kita buat collaboration lagi-lagi dengan orang yang ada followers banyak, okay, dia akan membantu kita hasilkan followers yang lagi ramai tau. Sebab nanti sebenarnya dia akan bantu kita juga dari segi followers, membantu diri kita juga dari segi kepercayaan, dari segi trust. Okay, so fikir tentang kolaborasi untuk bersama-sama. Lagi-lagi yang suka sangat buat live, kan? Better you ada cari satu peluang untuk collaborate dengan orang-orang yang dah terkenal ataupun orang-orang yang memang tengah up, kan? Masa tu korang pasti boleh gain more followers, boleh dapat banyak followers, boleh dapat banyak pengikut, boleh dapat banyak kepercayaan lagi tinggi, dan pastinya akan menghasilkan sales yang sangat-sangat lumayan. Sampai sini, are you okay? Are you okay? Kalau okay, bagilah Mia 9. 9. Dah jadi. Panggilan kecemasan. Thank you Kak Zurin, thank you CDM Asni Rabutun, thank you Ustaz Ahmad Izzuddin. Masya Allah, tabarakallah, thank you so much. Okay, kita ada 501 orang, Masya Allah. Okay, so kita masuk dekat tujuan personal branding. Apa tujuan sebenar kita buat personal branding ni? Korang nak buat personal branding ni nak buat apa? Tambah ke data yang korang banyak-banyak beli tu. Unify lagi, wifi bayar beratus-ratus. Kan, main social media hari-hari, tengok phone, menghadap laptop semua. Apa yang korang kena buat sebenarnya? Apa tujuan kita buat personal branding sebenarnya, benar-benarnya? Jom kita tengok. Seterusnya kita kena masuk dekat tujuan branding. Okay, tujuan personal branding sebenarnya adalah untuk simpan matlamat kita, realisasikan matlamat mereka. Simpan matlamat kita. Apa matlamat kita? Apa matlamat kita buat bisnes? Okay, apa matlamat kita buat bisnes sebenarnya? You nak apa you buat bisnes? You nak apa? Kan, kita ada banyak sangat komitmen. Kita ada banyak sangat impian yang kita nak tunaikan. Okay, kita nak beli rumah, nak pergi umrah, nak pergi bercuti jalan-jalan, nak settlekan hutang piutang, amanah, nak apa lagi? Apa yang you nak? Nak ubah hidup, kan? Nak ubah hidup daripada Campbell chart. Macam-macam benda dah kita nak buat tahu sebenarnya. Macam-macam benda impian kita nak kena dicapai. 2022 ni je, berapa orang dah buat vision board, dah tampal, dah hari-hari tengok, 2002 ni aku nak ada kereta, nak settlekan hutang PTPTN, nak pergi travel, pergi umrah dengan satu keluarga, nak beli rumah, tu Mia lah. Tengok kat atas ni je vision board. Kan, macam-macam impian yang kita ada. Nak jadi jutawan beriman, Masya Allah bin Amari. Kan, macam-macam benda kita nak buat tau. Jadi, tapi, you all tak perlu nak sebarkan ke orang. Okay, tak perlu sebarkan ke orang. Korang simpan je matlamat korang tu. At the same time, realisasikan matlamat orang-orang yang nampak korang. Itu paling penting sekali. Okay, simpan matlamat kita. Okay, simpan apa yang kita nak capai. InsyaAllah, bila kita realisasikan matlamat orang, InsyaAllah, matlamat kita pasti tercapai. Kan, nak tolong diri kita sebenarnya kena tolong orang. So in other way, cara yang macam mana kita nak tolong orang? Merealisasikan matlamat mereka, menggunakan personal branding. Macam itulah. Inilah tujuan asal sebenarnya kita buat personal branding. Okay, kita nak settle ke matlamat orang.
At the same time sebenarnya kita settlekan matlamat kita. Kita nak semua matlamat kita tercapai. Okay, macam mana caranya? Okay. So sebenarnya bila kita buat personal branding yang power, okay, kita akan menghasilkan pengikut yang ramai dan engagement yang tinggi. Dari sinilah kita, dia macam ni tau, kita bermain dengan social media, sebenarnya awal-awal kita perlu dapatkan likers. Kita kena dapatkan orang yang suka dengan kita. Okay, bila ramai orang suka dengan kita kan, barulah kita boleh dapatkan kepercayaan. Engagement kita mula tinggi sebab dah ada mula orang komen-komen, dah ada orang share-share kita punya posting, dah ada orang apa lagi quote kita punya posting, macam-macam lah kan, orang dah gunakan kita punya branding tu. Okay, barulah engagement kita tinggi dan mudah mendapat sokongan. Apa pun yang kita buat lepas ni, kita nak buat kerja-kerja amal pun senang tau. Sebab orang dah kenal kita, orang dah percaya kat kita, pasti akan dapat sokongan dengan mudah. Dengan mudah, dengan ramai umat manusia. Okay, berapa juta manusia, berbilion kan manusia. Okay, boleh rentas, rentas ke luar negara lagi. Segalanya di hujung jari, segalanya dekat dan rapat. Okay, so senang kita nak dapat sokongan bila kita punya personal branding tu terlalu power. Macam tu, terlalu power. Okay. Dan yang paling best bila kita cari referral marketing. Tahu tak referral marketing apa? Siapa tahu referral marketing? Okay, referral marketing ni adalah kita walaupun contoh kita punya friend kat Facebook tu ada 5,000 orang dah. Okay, yang selalu tengok kita posting hari-hari kan, tapi dia tak beli pun apa-apa produk dengan kita. Jadi rujukan, yes, betul, Ruslan. Okay, jadi rujukan. Okay, apa tadi aku cakap? Semua 5,000 orang tu tengok kita punya posting tapi tak membeli pun. Tapi bila kawan yang bukan kawan kita, okay, nakkan sesuatu yang ada yang kita ada, kawan yang dalam circle 5,000 kita tu akan menggunakan kita, akan jadikan kita sebagai referral marketing. Untung ke untung? Faham tak korang? Maksudnya kita jadi referral lah kepada orang lain. Kawan atas kawan akan sampaikan. Yes. Okay, macam tu. So itulah keuntungannya bila kita betul ada personal branding yang power. Untung, sangat-sangat untung. Kita tak buat marketing pun untuk dia, tapi ada orang buatkan marketing untuk kita. Kan untung? Kan? Macam tu tau. Okay, so buatlah personal branding yang power sampai bagi impact yang besar dekat korang punya engagement, dekat korang punya social media. Sangat-sangat untung. Kita tidur pun orang sibuk cerita kat kita, weh dia ada produk yang bagus tau. Jadi nanti esok pagi kau cari dia. Macam tu kan best. Tak payah cari orang kan. Orang cari kita. Itulah kegunaan personal branding. Tak payah penat dah nak fikir lah mana ni sale ni, tak ada pun orang nak beli. Posting dah banyak. Rupanya posting tak betul. Okay. So buatlah personal branding yang betul so that kita jadi referral marketing. Best tau. Ni ada banyak lagi dah. Banyak dah dapat referral marketing daripada orang-orang yang macam ni lah. Dia kawan dia macam tu. Okay. And then ini bonus yang sangat best. Bila kita ada personal branding yang bagus, semua orang kenal kita, pasti bila kita buat satu live tu kan, kita akan diberikan coin ataupun star. Kalau dekat Facebook orang bagi kita star, dan star tu kita boleh tukar pula jadi duit. Kalau kita buat live dekat IG, dekat mana lagi? Dekat TikTok, ada coin orang bagi, so boleh tukar kepada duit. Untung dah lah kita buat sales menjadi. Lepas tu ada pula social media yang bagi kita duit. Kan best. Kan? Buatlah sampai betul-betul menjadi. Okay? And then seterusnya menghasilkan pulangan yang lumayan. Okay, betul lah bila kita dah ada engagement yang banyak, pengikut ramai kan, follower memang yang betul-betul menepati sasaran, for sure akan hasilkan pulangan yang sangat-sangat lumayan. Okay, masa itulah kita menuai hasilnya. So usahalah daripada sekarang. Okay, jangan tunggu-tunggu, buat daripada sekarang. So sebenarnya apa yang kita nak tunjukkan pada umum? Okay, apa yang kita nak tunjuk ni? Dah pumpang kesilapan dah belajar. Apa lagi? Impactnya dah belajar. So nak tunjukkan apa Mia? Nak tunjukkan apa? So nasihat Mia, macam Mia, apa yang Mia buat adalah pilih 3 core value.
core value yang kita nak tunjukkan kepada orang. Apakah value-value yang kita nak bagi dekat orang? Kita nakkan sesuatu, rajin-rajin untuk memberi. Okay, rajin-rajin untuk memberi. Sedekah. Kalau dalam Islam, siapa yang bersedekah akan nak datang 7 lagi kebaikan. Kan? Macam tu kan? Kalau Mia silap tolong betul kan? Okay, bila kita sedekah akan banyak lagi rezeki yang akan datang, yang akan digantikan lebih banyak lagi. So percayalah, okay? Percayalah dengan banyak memberi, banyak juga yang korang akan dapat. So pilih 3. Kalau Mia pilih untuk sharing. Sharing tentang apa? Tentang tips ataupun tutorial. Mia suka buat live tentang cuci muka, bagi tips macam mana nak menaikkan ni kan, macam tu. Ataupun tutorial nak buat Facebook ke, kan orang-orang baru yang tak tahu nak buat Facebook page, ada orang tak tahu nak buat channel YouTube, tak tahu. So kita buat benda yang simple macam tu. Okay, sebab orang banyak je dia try Google macam tu. Okay, so about sharing. Sharing tentang apa? Tips ataupun tutorial. Ataupun ada orang suka letak resipi masak-memasak. Kan, dia jual apa? Perkakas. Okay, so letaklah resipi macam-macam. Okay, ataupun dia jual resipi yang sihat sebab dia jual suplemen yang sihat. So ada tambahan dalam makanan tu, kan best. Okay, share tips macam mana nak jadikan makanan tu jadi gebu ke, donat jadi gebu, tambahkan susu ke, macam tu. Okay, and then boleh juga gunakan helpful. Okay, masak nanti dapat sisi kan, masak letak madu kan dapat sisi. Masak letak apa, ni lah buat susu, buat kek kan, kek apa, kek manis tu letak susu, mana tahu lagi mantap. Okay, helpful, promote produk orang secara percuma. Promote produk orang secara percuma pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Tak adalah, janganlah anggap apa semua tu kompetitor kita kan. Beli produk, share je, this is the best product yang pernah makan lah. Tunjukkan kita punya makan, kita punya apa video makan tu kan, share je. Kita memberi, helpful kan, kita tunjukkan helpfulnya kita. Share je lah, promote produk orang macam tu. Produk especially Mia suka tentang makanan lah, kedai-kedai makan yang best-best kan. Mia suka sangat share, sebabnya kadang-kadang kita pergi mana-mana kan, pergi mana-mana tak tahu tau nak pergi makan kat mana yang sedap. Jadinya kalau kita dah buat macam tu, kita sebenarnya membantu orang lain, mudahkan kerja orang lain. Tak adalah kadang-kadang boleh buat gaduh tau. Kalau laki bini keluar pergi nak cari makan, bang nak makan kat mana? Ikut sayang lah. Lepas tu sudahnya gaduh. Ada ke pergi buat kena makan macam ni? Kan senang kalau kita dah bagi review siap-siap. Jadi bila orang search, kan search Google bla 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 bla, jumpa kita punya video, bang dia cakap ni kat sini sedap, jom kita pergi ke sini, kan memudahkan orang. So tu adalah one of daripada cara kita nak bagi nilai dekat orang, helpful macam tu. And then deliver. Bagilah apa-apa pun any value. Any apa-apa nilai yang boleh you rasa boleh menambahkan merubahkan hidup orang, motivation ke, kan, bagi kata-kata semangat, pergi tengok pergi ceramah motivasi, ambil input, masukkan dalam kita punya social media. Jumpa dengan sesiapa, orang tu bagi share ilmu tanam pokok, share. So Mia biasa buat dekat story lah. Okay, which is senang orang memang orang viewers memang lebih tinggi berbanding kita buat posting, which is posting dekat wall kita tak tahu kan, tapi kalau dekat story ni kita boleh nampak dah siapa yang tengok aku punya posting ni. Okay, so pilih 3 core value yang korang rasa easy, korang rasa macam senang, okay, macam tu. So this pilihan di tangan anda, buatlah dengan gembira. Okay, bisnes ni jangan stress sangat. Okay, buat dengan gembira. Okay, nanti lahirlah momen-momen gembira. Okay, right, next is bagaimana cara membuat personal branding. Mesti sudah sign up, mesti dah sign up semua social media. Dahsyat kan semua. Okay, pilihlah korang mana yang korang lagi selesa. Okay, at least ada 2 media sosial yang paling baik, yang paling korang boleh buat secara konsisten. Kalau macam Facebook kan biasa sekarang ni dia dah boleh link dengan Instagram tau. So senang lah, kita posting dekat satu tempat je dia dah pergi dekat Instagram. Ataupun Mia biasa buat Facebook, TikTok dan juga YouTube. Sebabnya benda ni boleh saling menggunakan each other. Banyak dah idea muncul, Masya Allah.
Okay, so yang ketiga is mesti follow tips personal branding yang power ni. Yang penting sekali adalah korang kena berani. Ada orang dia nak buat tapi tak berani, dah type. Dah buat video-video cantik, video-video best, lepas tu alah nak post ke tak macam tak yakin lah nak post ni. Nanti kan orang cakap apa pula aku ni attention seeker lah, ni kurang kasih sayang lah. Duk fikir banyak-banyak. Okay, tak mau fikir banyak-banyak. You nak buat, nak bantu orang kan? Okay, so lepaskan, beranikan diri. Okay, beranikan diri, bagi yang the best. Ingat tau, kita nak senang, kita kena tolong orang. Jadi beranilah. Macam saya je tu, yuk. Belasah je. Dia nak jadi terror, dia kena bermula. Kalau you tak mula, macam mana you nak tahu kan? Macam mana you nak polish you punya skill tu. Dulu pun you tak reti nak buat benda macam ni. Tapi sebab kita nak apa tadi? Realisasikan matlamat kita kan. Jadi kita kena buatlah. Okay, yang penting tidak overclaim. Please kalau posting produk, okay, produk-produk kesihatan, please jangan overclaim. Okay, orang zaman sekarang ni dia bijak pandai tau. Once you tersilap sikit nanti viral. Which is viral tu bagus tapi kita nak viral dia yang baik-baik. Okay, macam tu. Dan satu overclaim ni tak elok lah. Okay, follow rule posting dengan cara yang betul. Jangan sampai overclaim. Kalau overclaim, tolong tegur each other. Ini salah, okay? Betulkan. Kalau orang dah bertegur tu, betulkanlah. Janganlah dah salah, biarkan salah. Okay? And then, gunakan gambar atau video yang kreatif. Ni paling penting. Okay? Sebab orang suka yang cantik-cantik. Video yang best-best, yang kreatif-kreatif. Barulah engagement kita naik macam tu. Okay? Right? Okay korang ni? Okay, ni contoh Mia punya Facebook. Silakan follow. Kita promote pula. Kita gunakan dua nama saja. Okay, dua nama. Ingat tau tadi, nanti korang betulkan balik sama ada yang tak betul. Kita gunakan nama, boleh guna kiraan metafizik. Gunakan gambar sendiri, jangan letak gambar kucing ke, gambar doll ke. Tak mahu letak gambar sendiri yang sopan, comel macam tu. Okay, ni kita punya MC tadi. Cukupkan maximum friend list 5,000. Kalau dekat Facebook dia nak 5,000, letaklah 5,000. Usahalah untuk cepat-cepat addkan friends 5,000. Kalau korang sikit-sikit ada friend list yang sikit, jadi korang punya probability untuk dapatkan engagement tu kurang lah juga. So the thing is kat Facebook letak, kalau dia kata maximum 5,000, letak 5,000. Kalau dia kata dekat followers, TikTok tu unlimited, YouTube unlimited subscriber, usahalah untuk dapatkan unlimited tu. Unlimited subscriber kan? Macam tu. Then follow lah description dekat Facebook ni. Kat Facebook ni biasa ni lah kita letakkan matlamat kita nak bantu orang yang macam mana, status kita kan, macam ni ada business mentor, impian untuk melatih beribu-ribu orang dapat income 5 angka dengan gembira. Okay, yang penting is jadi diri sendiri. Alhamdulillah. Dan humble. Okay. Alright, ni satu posting kita. Okay, make sure kita punya posting, kita letakkan vibes yang positif lah. Tak maulah letak benda-benda yang tak positif, okay? Sebab nanti korang ingat tau, kita punya social media ni akan jadi jaminan untuk kita bagi tahu dekat orang, untuk orang stalk. Okay, jadi hasilkan perkara-perkara yang positif vibes sahaja. Lagi seronok orang tengok, orang baca kan, dia tidak mengubah apa orang kata, emosi orang yang menontonnya. Macam tu. Kan sekarang ada banyak tag-tag kan. So korang kena hati-hati tau yang tag-tag tak elok tu. Okay, cepat-cepat buang. Okay, gambar yang cantik, susunan yang menarik. Ni pun penting lah. Okay, kena ada susunan yang cantik, gambar-gambar yang cerah colournya, kan, lighting yang bagus. And then kena ada copywriting tersusun, berperenggan. Jangan bagi copywriting, kan kita belajar copywriting yang bulan lepas kan dengan CDM Norila Maskon, macam mana dia ajar, kena ada apa kan, mesti berperenggan dengan ayat-ayat yang power, ayat CTA dia. Okay, kena buat macam tu. Dan elakkanlah posting-posting berunsurkan politik ke, luahan perasaan, again luahan perasaan negatif, gaduh dengan orang ni cerita, gaduh dengan orang tu cerita. Tak perlu tau, tak perlu. Especially kalau you memang berniat memang gunakan social media ni untuk business. So please elakkan vibes negatif, vibes yang tak positif daripada duduk dekat kita punya wall. Okay?
Ini personal branding di YouTube. Apa yang kita nak, macam mana kita nak buat personal branding dekat YouTube? So apa yang kita boleh lakukan dekat YouTube adalah branding untuk solusi pelbagai penyakit dan ilmu bisnes. Penyakit-penyakit kan ada banyak-banyak video testimoni. Contoh kalau kita bisnes supplement ke apa kan, masukkan video-video testimoni, ilmu-ilmu bisnes, macam mana cara nak buat Facebook. Tadinya tunjuklah. Gunakan video pendek and catchy, ringkas, info padat. Kalau dekat YouTube, tak perlu lama-lama tau. At least dia punya video tu tak lebih daripada 4 minit. Sebab kalau lama-lama sangat nanti orang boring. Dia tengok separuh je, lepas tu belah macam tu. Okay, so better buat yang ringkas 4 minit. Follow dia punya guidance lah. Okay, video diambil secara melintang horizontal. Kalau YouTube kita memang sarankan untuk ambil secara melintang lah. Okay, so that kita punya view tu besar. Macam tu. Okay. Dan headline-nya tentang masalah ataupun isu ataupun penyakit. Which is kalau you nak senang, you pergi dekat Google. Orang Google apa? You kena fikirlah sikit. Kalau macam pesakit-pesakit, dia nak cari penyakit. Mesti dia cari penawar kan? Penawar bla 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 bla. Apa lagi? Ubat mujarab apa? Penyakit. Macam tu. So barulah kita boleh, orang boleh search dan terus pergi dekat kita punya YouTube. Okay? So ini adalah sebenarnya ni yang punya YouTube channel, silakan subscribe. Okay, tolong subscribe. Okay, ni adalah teknik periuk api tau, periuk api. Siapa yang buat teknik periuk api ni, insya-Allah dia punya prospek bila dia dah pijak aja periuk api tu memang dia akan hangus rentung. Okay, semuanya dah dapat banyak daripada teknik periuk api ni, okay, dengan melalui YouTube. Sawan tarik ni sangat best lah. Sekali orang masuk memang VIP. Memang dia akan ambil set VIP lah terus. Alhamdulillah. Macam tu. Ubat mujarab buah pinggang bengkak. Sangat-sangat best So kena betul-betul ada tajuk yang best yang orang terus cari pergi dekat kita punya social media yang kita guna lah. Sama ada Facebook ke ataupun kadang boleh terus ke YouTube. Biasanya YouTube lah. Kalau kita search kat Google ni akan terus banyak pergi dekat YouTube. Tapi kalau engagement dekat Facebook kita lebih tinggi, dia pergi kat Facebook lah. Macam tu. Okay? Boleh ke? Boleh. Penawar SLE. SLE pun banyak sangat dapat engagement. Dapat banyak prospek. Okay? Pasal branding dekat TikTok pula. Dekat TikTok macam mana? Mesti ada tajuk yang ringkas. Mesti ada, kita kongsi tips tutorial resepi yang trending. Senang je sebenarnya kalau dekat TikTok ni kita tiru je balik tau. Tiru balik apa yang trending dekat TikTok, lepas tu kita buat balik. Tapi in version kita lah macam tu. Kalau you cepat-cepat nak dapatkan viewers, tu yang punya perasan. Okay. So video pendek duration ni paling power kalau korang boleh buat 30 saat, complete, padat. Macam tu. Okay, dekat TikTok ni orang tak suka lama-lama sangat. Okay, benda yang fast tapi full of means. Full of meaning. Okay, video diambil secara menegak. Kalau kat TikTok dia kena menegak pula. Tapi kalau kat YouTube tadi you all kena ambil secara melintang. Okay, follow dia punya format. Okay, ikut format media sosial yang kita nak gunakan tu. Okay, ni TikToknya. Okay, silakan follow. Kita boleh buat unpaid review kan, kita tolong orang punya bisnes, kita boleh bagi tips-tips doa, kita boleh bagi tentang bisnes lah, info-info tentang bisnes. Macam tu. Allahu Akbar. Okay. So nampak tak? Bila kita buat cara yang betul nanti mesti ada resultnya. Nampak dah ada prospek yang try untuk tahu apa yang kita buat. Okay. So now, kan kita dah buat macam-macam bisnes. Sebenarnya ada cara tau macam mana kita nak elak kerugian dalam bisnes. Okay. So seterusnya ni akan sharekan tentang rahsia tai chi kerugian. Okay, so macam mana kita nak berada dalam bisnes yang boleh jadi kekal selamanya. Tak perlu nak lompat-lompat lagi. Adalah tipsnya adalah kita perlu bersama dengan bisnes yang tak perlu nak simpan banyak stok. Tak sempat salin, Masya Allah. Nanti share dekat ni share balik, kita share dekat managers. Okay, tak perlu simpan banyak stok. Okay, bila bisnes simpan banyak stok ni, dia akan buat kita pening kepala tau sebenarnya. So kalau ada yang approach untuk simpan banyak stok ni, bolehlah elakkan. Sebab ada je bisnes yang tak boleh simpan banyak stok. Okay, modal yang mampu hilang, tak perlu loan. Kan, kita baru nak mula bisnes, duit pun cukup-cukup makan aja. So
macam mana nak elakkan rugi dalam bisnes ni? Elakkan bisnes yang perlu buat loan. You dah lah tak ada apa-apa. Okay? Jadi boleh kenalah elakkan bisnes yang tak perlu loan ataupun sekali modal je settle dah. Tak perlu nak berkali-kali. Macam nak tambah-tambah nak buat loan lagi. Okay? Seterusnya tak perlu nak exam-exam untuk mula bisnes. Dia macam ni tau. Dia bukan apa. Bila kita buat bisnes yang ada exam-exam macam ni, dia sebenarnya mengecilkan kita punya circle kita satu, mengkecilkan kita punya market people tu lah kan. Kita nak fokus, kita nak bisnes biar semua orang dapat rasa apa yang kita bisneskan tu. Semua orang boleh join bisnes tu. Tapi kalau kita dah ada buat exam, hanya orang tertentu je yang boleh buat bisnes tu. Orang yang bijak-bijak je. Kan kalau makcik-makcik yang tak tahu membaca, dah tak boleh dah nak buat bisnes ni. Macam tu. So elakkan bisnes-bisnes yang buat exam-exam supaya kita boleh besarkan kita punya circle, kita boleh besarkan kita punya sasaran customer kita tu. Okay? Boleh urus bisnes dari rumah. Alhamdulillah ramai je yang kita dah bantu suri rumah. Okay? So carilah bisnes yang tak perlu nak buka kedai kan, daripada rumah jaga anak kan pun boleh buat bisnes. Tak perlu nak ada expenses yang lain untuk uruskan bisnes. Dengan bisnes daripada rumah pun boleh make money, boleh duduk dekat ceruk-ceruk pun boleh buat bisnes. Kan? Jadi senang. Kita tak perlu nak fikir yang macam berat-berat sangat. Okay, which is ramailah yang akan, bila kita buat urus bisnes yang boleh buat daripada rumah, so kita punya sasaran, target customer tu akan jadi lebih besar dan lagi mudah dapat customer. Okay, kemudian kita kena tengok macam mana nak elak. Cara yang seterusnya adalah tengok kiri kanan. Kena tahu tau, dekat bisnes yang kita nak join tu ada tak orang yang dah proven, berjaya, dah beruntung 1 juta, which is tak sampai 5 tahun pun dah untung, which is kalau betul it must be true. Dah banyak bayar tax kan, orang tu dah banyak bayar tax. Cuba tanya dah berapa banyak kalau orang-orang yang kata dia dah jadi jutawan ni kan, cuba tanya berapa banyak dah tax dia bayar. So maksudnya dia ada proven lah. Okay, proven yang kita boleh ikut. Kalau tak, kita mungkin akan jadi sang tikus yang dijadikan bahan eksperimen. Alright, yang seterusnya tidak ada maintain. Dia maintain ni maksudnya macam mana tahu? Okay, setengah bisnes ni dia perlukan maintenance bulanan punya perbelanjaan untuk kekalkan diskaun. So bila ada yang maintain macam tu, dia akan menyesakkan kepala lah, sebabnya kalau tak terus kekal maintain, diskaun habis. So nanti untung kita pun terhakis. Jadi so kena hati-hati. Alright. Dan yang paling best kalau ada bisnes yang boleh bagi free advance online marketing training kepada leader. Jadi kita bolehlah memanfaatkan segala ilmu secara percuma. Tak adalah kita nak habiskan duit lagi untuk kelas-kelas yang belum tentu boleh bantu kita. Okay, belum tentu boleh guide kita bisnes dengan betul. Belum tentu boleh guide kita one to one, bagi nasihat, bagi teguran macam tu. Okay. So it's important sangat-sangat bila you all check benda-benda ni. And then yang paling penting adalah bila you all kena berusaha untuk elak kalau bisnes tu tidak tidak menawarkan ilmu mentor system dekat kita. So kalau bisnes tidak memberikan ilmu dekat kita kan, macam mana kita nak pergi jauh kan? Takkan semuanya everything kita je kena handle sendiri. Kan, tak ada pula mentor yang nak tegur kita silap. Awak ni buat copywriting macam Caca Marba lah. Posting awak ni pening saya tengok. Kalau ada orang buat macam tu, maksudnya betul lah kita berada di bisnes yang betul lah, ada mentor yang guide. Kalau tak ada tu, kesian sangat-sangat. So bolehlah elak kalau ada yang touch kita, yang approach kita untuk join bisnes yang tanpa mentor, boleh elakkan untuk kita bebas daripada kerugian dalam bisnes. Especially kan macam tu. So bila ada ilmu mentor sistem ni, insyaAllah jalan nak berjaya tu lebih singkat, lebih cepat. Okay, so this is some guides untuk semua orang, bantuan untuk supaya boleh elakkan kerugian dalam bisnes.
Okay. Ini dia dekat Forever. Okay. Ini adalah tips tadi adalah kebanyakannya tidak ada dekat Forever lah. So ini yang menyebabkan Mia rasa this is the best platform ever, which is Business Forever. Tak perlu banyak simpan stok, modal pun sekali je. Okay, exam tak ada. Dah lah pass master, lepas tu nak exam pula kan, pening kepala. Tak ada juga, seronok. Buat bisnes pun daripada rumah je, dari sudut rumah. Lepas belajar dari sudut rumah pun boleh on, boleh go. Dan dekat Forever ni ramai gila orang yang untung 1 juta, which is tak nampak pun macam dia orang macam dia orang untung 1 juta, duduk kat curug-curug berdalaman. Okay, tapi bawa Mustang. Okay, tak ada maintain, ada macam-macam ilmu, Masya Allah, memang subhanallah, memang amazing sangat. Mia rasa thank you Allah kerana bahagi Mia laluan yang sangat tepat. Macam tu. Okay, so ini adalah sebahagian daripada insentif dekat Forever. Yang dekat dalam gambar ni adalah sponsor saya, which is my own kakak, okay, Mahfuzah. Okay, dia tahun 2020, Alhamdulillah Allah kurniakan dia CBM dengan nilai USD dekat situ $3,739 USD. Masya Allah, masa ni pun kita dah macam banyaknya 3,000. Kita tak pernah dapat orang bagi macam tu kan. Ya Allah subhanallah, 15,000 Malaysia. Siapa nak bagi you all? Siapa nak bagi satu hari dia bagi duit nah 15,000. Angpau. Dalam angpau ada 15,000. Wah, you all dapat angpau biasa berapa banyak? 100, 200, 300 kan. Tapi hidup bersama Forever, you bukan dapat 100, 200, tapi you dapat ribu-ribu, juta-juta pun ada. Okay, so ini untuk level pertama dengan syarat tolong satu orang sahaja yang buat sale 30,000 sebulan. Macam tu. Biasanya orang-orang yang menerima cek ni income dan pendapatan tahunan dia bernilai 110,000. Okay, chairman bonus manager biasanya akan dapat sekurang-kurangnya 10,000. Paling sikit 10,000, paling banyak 150,000 untuk level 1. Dan pasti akan dapat percutian Eagle Manager Trade yang bernilai 50,000 dan juga Global Rally juga bernilai 50,000. Masya Allah, tabarakallah. Inilah insentif yang sangat gila, yang Mia rasa sangat gila, yang tak ada kat mana-mana. Kat sini je. Okay, ni sharing bagi sesiapa yang tidak mengenali Forever lagi. Okay, seterusnya, Masya Allah. Okay, ini adalah Sifu Mia. Kita bagi gambar Sifu dulu. Antara mentor yang terlibat. Okay, Sifu Hamizah, ini kita bagi income dia selama 6 tahun dekat Forever, memang dah juta-juta. Ni income bukan sales. Ni income dah juta-juta dah. Okay. InsyaAllah apa yang kita nampak ni sebenarnya memang kita akan dapat. So kalau kita ada proven sukses dekat depan mata, maka berusahalah bersungguh-sungguh, memang kita akan dapat punya. Follow je. Follow rapat-rapat. So hasilnya, bila kita dah ada income yang banyak, makanya dengan senang hati kita boleh beli bermacam-macam aset. Kan, nampak ada banyak masa dengan family. Sekarang ni mungkin kalau you all struggle, tak ada banyak masa dengan family kan. Tapi insyaAllah one day you all boleh beli jiwa-jiwa mereka ni. Okay, bila kita ada banyak masa, banyak duit, macam-macam benda kita boleh buat. Boleh buat rumah besar dan ingatlah, this is not, bukan sikit cepat kaya tau. Semuanya ada guidance dia, ada cara, ada tahap-tahap dia macam mana kita nak buat sampai ke tahap ni. Okay, so ini adalah 6 tahun Sifu Hamizah Hamdan, our mentor. Okay, berhenti bekerja berjemaah bersama suami dan fokus dengan Business Forever, dan Alhamdulillah inilah income mereka. Ini adalah proven yang korang perlu percaya. Ini memang reality, ini bukan main-main, ini bukan tipu-tipu. Walaupun dunia memang dah tipu-tipu, tapi ini bukan tipu-tipu. Ini real punya cerita. Okay, so ini CBM level 2. Ini adalah offer daripada Forever, ampau untuk level kedua pula. Nampak tak? Kan dia cakap kan, 136,100, macam ni. 136,137. Betul kau cakap ni? Dan bersamaan dengan 561,000, hampir separuh juta kan? Separuh juta dengan hanya membantu 3 orang sahaja. Bantu 3 orang dapat banyak ni. Okey ke? Sangat okey. Okey sangat kan? Okey sangat-sangat. Okey. So beradalah di platform yang tepat. For sure korang akan bahagia. InsyaAllah. Okay. So ini ada orang ni yang tadi. Okay.
Kecil je, belum 40 lagi pun rasanya. 40, 35 pun belum kot. Dia punya income ni bukan sales. Dah berjuta-juta dah. Okay, dah juta-juta dan banyak dia punya income ni hasilnya nampak dia boleh fulfillkan impian dia untuk memiliki rumah yang sangat cantik. Cantik sangat-sangat. Mia suka rumah dia. One day insyaAllah bolehlah pergi rumah kat CBM Ina ni. Tengok tak dia Okay, suka tengok dia punya decoration dia tu sebab kita pun ada impian yang sama macam ni insyaAllah. Okay, so you all pun boleh dapat apa yang sama. CBM Ina umur 34. Masya Allah, belum 35 pun. Nampak tak? Dia punya kecil tu tapi cili padi. Okay, so not only that, bukan dapat 5 angka, kita boleh dapat, nampak? 563,000 CBM untuk level 3. Okay, yang ini tolong 6 orang saja. Okay, tolong 6 orang manusia-manusia ajaib ni dan you akan dibayar dengan sangat banyak, sangat-sangat banyak. Okay, inilah Sifu antara 1, 2, 3, ketiga top 10 lah, top 10, top 5 di dunia. Tahun ni kita nak tengok berapakah cek yang bakal diambil, okay, daripada Datuk Desmond. Ni juta-juta boleh tahu, bukan sikit-sikit. Ada tak company nak bagi juta-juta dekat dia punya agent? Ada tak? Ada, tapi dekat Forever. Inilah dia. Okay, so Alhamdulillah, insyaAllah it will be come true. Macam tu. Okay. So kita nak pergi dekat income, Nia nak share sedikit. Ini ialah income downline Nia sendiri, iaitu CBM Kafakiah dan suaminya bakal CBM Sukri. Okay, dia adalah suri rumah sahaja. Nia cakap kan tadi, bisnes yang senang adalah bila kita boleh buat dari rumah. Dan suri rumah ni mempunyai 7 orang anak. Suami masih lagi bekerja, masih lagi berseorangan buat bisnes. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan untuk dapatkan income yang sangat-sangat banyak macam ni. Dan ni income yang sendiri, Alhamdulillah. Kalau tak tahu CBM check ampau yang Mia akan dapat pada bulan 5 ni nanti tak tahu. So hampir 200,000 juga setahun. Okay, ni income setahun. So kita tengok upline sendiri, sponsor sendiri, not bad. Okay, rasa syukur sangat berada bersama-sama dalam bisnes yang best ni. Ni ada upline, up. Okay, Sifu Norila Maskun berhenti kerja bersama-sama dengan suami. Dia berhentikan kerja. Dia berhentikan suami dia bekerja. So Mia ikutlah. Berhentikan suami bekerja dan dapatlah sama macam dia, insyaAllah lebih kurang macam tu. InsyaAllah akan lebih. Dan ini Sifu Hamizah untuk tahun ini adalah income 2021. Terlatest lah ni. Okay, terlatest. Korang okey ke okey? InsyaAllah apa yang korang nampak ni mesti korang akan dapat, okay? So don't worry, just stay setia dekat Forever, buat je sampai jadi. Okay, so untuk orang-orang yang belum mengenali Forever, Mia nak share sedikit keahlian dekat Forever, which is keahlian dekat Forever ada 2, iaitu ahli biasa yang tak boleh daftarkan ejen, okay? Dengan hanya RM90 saja. RM90 dan dapat diskaun 5%. All products dapat 5%. And then boleh berniaga dekat 3 negara. Malaysia, Singapura, Brunei. Dengan satu harga aloe vera boleh dapat dengan harga RM94 di mesin. Kita you akan diberikan voucher RM90. You bayar RM90, lepas tu dapat voucher. Dapat apps percuma, dapat group support, dapat guide nutrisi dan produk. Berbaloi sangat tau. Macam bayar keahlian tu macam free je lah. Okay, dekat atas form je. So sangat-sangat berbaloi. Terus dapat harga diskaun. Okay. Kemudian yang kedua, keahlian yang kedua adalah di Forever adalah ahli VIP. So kalau korang tak pernah dipanggil VIP, berada dekat Forever, you are VIP. Okay, jadi ahli VIP dengan hanya RM1,769 sahaja sekarang ni. Okay, dan terus dapat diskaun sebanyak 30%. Ada tak? Yang lain-lain daftar dapat 30%. Terus dengan nilai yang tak sampai RM2,000 dapat 30%. Okay, so kita sudah berada di 198 negara. So maksudnya kita boleh berniaga dekat 198 negara ni tanpa perlu bayaran lain. Okay, so kalau harga satu aloe vera tadi kalau ahli biasa 94, tapi bila jadi ahli VIP RM69.30 sahaja. Murah ke murah? Jimat ke jimat? Berbaloi ke sangat berbaloi?
Okay, so bila you daftar sebagai ahli VIP, tidak akan ada yuran tahunan kembali. Okay, dapat produk bernilai 1820, untung sangat-sangat, bayar 179, produk 1820. Lepas tu free voucher RM40. Dah lah bayar bayar harga produk, lepas tu dapat voucher lagi. Lepas tu tak ada minimum order. Sekali nak beli satu pun okey, tak ada masalah. Still harga yang sama, diskaun yang sama. Tidak ada maintenance, okey, tak ada maintain. Selama-lamanya, tak beli 2-3 tahun pun masih lagi diskaun yang sama. Okey, kalau orang nak bisnes, okey, memang tak ada maintain, sangat-sangat senang. Dan Forever bagi juga apps dan website which is bernilai RM5,000. Bayar 179 je. Tapi segala perkakas lebih daripada tu. Kalau satu VIP akan untung RM455. Best kan? Banyak tau, banyak sangat-sangat. So bila you jadi ahli VIP, you boleh daftarkan ejen di serata dunia. Siapa-siapa yang kenal you boleh daftar. Okay? Jadi ahli VIP sekarang ataupun dengan 179 ataupun promosi yang masih ada sekarang ni, cepat-cepat grab dengan hanya 135670 saja dengan 14 botol aloe vera. Best to best. Jadi ahli VIP sekarang, okay? Sangat-sangat untung. Macam-macam benda you all dapat. Macam-macam benda you all akan disupply, disuap. Bukan disuap lah, dibagi dengan sangat banyak lah, dari segi ilmu, dari segi mentoring, dari segi coaching, dari segi sistemnya dah siap sedia. Okay? So you guys, mungkin inilah ilmu yang kita minta. Mungkin ilmu inilah yang kita dah doakan sejak dulu-dulu lagi. Baru hari ni dikabulkan. Jumpa malam ni, jumpa forever. Okay? So, just stay focus, follow betul-betul. InsyaAllah you'll be happy forever and ever. Alright? So bukan pasal usaha tau, kita berjaya. Ingat tau, bukan pasal usaha. Kita usaha. Tapi kalau tak berjaya sebenarnya disebabkan kita tersalah membuat pilihan. Jadi buatlah pilihan yang betul. Benda dah ada depan mata, insya-Allah pasti akan ditemukan. Segala doa-doa yang kita doa tu, kita dah tulis, kita dah cerita dekat Tuhan, pasti akan tercapai. Okay? So join us sekarang. Pastikan join forever sekarang. Alright. Buatlah pilihan yang tepat. Okay, buat pilihan yang tepat. InsyaAllah jutawan di forever. Okay? Okay, setakat itu sahaja daripada Mia malam ini. Dah pukul 10 dah. Alhamdulillah. Right on time. Thank you so much kepada semua. Mia nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bersudi. Stay sampai 472 orang ni sudi sampai ke akhirnya. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah pasti jutawan. Jutawan di forever, jutawan selamanya dunia dan akhirat. Amin. Okay, so thank you so much. Minta maaf kalau ada salah silap, kalau ada tersalah kata, kalau rasa macam terkecil hati dengan apa yang Mia cakap, please. Minta maaf banyak. Manusia biasa, ada je kesilapannya. Okay, so thank you so much. Moga bermanfaat kepada semua. Kalau ada yang kekurangan, minta maaf. So korang boleh enjoy lah buat personal branding dengan gembira. InsyaAllah segalinya akan berubah hidup kita dengan lebih baik lagi. Okay? So jumpa lagi akan datang. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Back to MC. MC. Mana pula MC saya ni? Mana pula MC? MC dah hilang. Ayo. MC. Wujud dah MC-nya. MC unmute. Dah ada assistant. Robi belum unmute. Okay? Oh, patutlah kita cakap rupanya. Rupanya tak. Masya Allah. Minta maaf jaga 4 orang anak. Okay. So kelas malam ni memang bakar kita. Lepas ni boleh praktikkan personal branding terus.
Okey, jangan bertangguh-tangguh, insyaAllah cepat kita bertindak, insyaAllah cepatlah kita dapat resultnya. Okey, dan tak lupa juga kepada ahli Forever daftar Kickstart English, masih sempat lagi insyaAllah, dan ilmu yang dia sharekan English tu pun insyaAllah senang difahami walaupun kita tak berapa nak pandai English, okey? So jangan risaulah, daftar je. Okey, itu saja. Berjumpa lagi kita kepada lain-lain kelas pula lepas ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye-bye.